Record. Tengah record. Recording. Okay. Pening. Cikgu. Okay, tak apa. So, saya repeat lagi. Masukkan jualan and then tetapkan you punya kos jualan. Okay, tetapkan you punya modal. Berapa modal untuk sampai sale tu, berapa modal you kena keluarkan. Okay, dalam 30%, 50%. Okay. So, kalau pakaian normal. Kalau pakaian ada macam-macam pakaian normal to have 50% lah. Okay. Kalau macam chemical ni, saya rasa mungkin dalam 10 to 15% lah you all punya kos jualan. Okay. Kalau mungkin aircon, cuba I tak tahu whether I get it right atau tidak. Betul tak kalau macam you aircon, you pasang, you install, mungkin dalam 50%. Ada 50 to 60% tak? Cikgu nak tanya. Betul ke? Siapa yang buat aircon, yang buat maintenance ni? Ada ke? Assalamualaikum. Okey, ataupun cikgu nak tanya, siapa yang buat wiring? Ada buat wiring kat sini? So, berapa modal you? Assalamualaikum. Saya. Waalaikumsalam. Cikgu nak tanyalah, modal you berapa persen? Okey, mudah aja. Okey, kalau nak tahu berapa persen, cikgu saya tak tahulah berapa persen ni kan, mudah. You bagi quotation dekat orang, you bagi package kat orang, katalah yang setengah ni mungkin untuk wiring you kata dekat situ satu rumah mungkin dalam berapa persen? Contoh yang satu rumah mungkin dalam 5,000. Okey? Now apa yang you buat, you kena kira, jangan kena kira gaji you lagi. Okey? Hanya kira berapa peralatan tu. Okey? Bukan peralatan dia lain. Barang kerja, bahan-bahan. Yes, bahan-bahan kerja you the wiring, the plug lah semua sekali, lampu ke apa-apa kan, berapa? Mungkin you 5,000 tapi modal yang you keluarkan untuk that bahan-bahan kerja tu mungkin dalam berapa ibu? Tell me some figure. Bagi tahu cikgu. Kalau 5,000 satu rumah, modal you untuk beli bahan je berapa? Tolonglah jawab Fahmi. Fahmi? Cikgu. Berapa ibu? Saya tanya berapa ibu? 1,000. 1,000. So bermaksud kalau nak tahu percentage you adalah 1 bahagi dengan 5. So 20% lah. Okay? Macam tu lah kira dia. Average, purata. Saya tahu you ada banyak-banyak spek. Tapi kita puratakan. Anggaran aja. Ini kita panggil membuat anggaran. We don't get the exact betul figure. Tak. Tapi we get close figure. Okay? Boleh? Boleh. Tengok. Macam tu, itulah maksudnya secara simple lah. Secara kita panggil average. Okay. Now, lepas tu nombor 3, apa yang you buat, pergi balik dekat yang RP kita tadi tu, you highlight yang bahagian belanja operasi, okay, belanja pengurusan, and then you paste dekat sini. So next, bila dah sudah kat sini, then you highlight, you terus buat sampai bulan 12. Itu je cukup, habis. Okay, itu untuk penyatu untung rugi, automatik kat sini dia bagi tahu yang warna purple, bermaksud kalau dengan macam ni, contoh dia, kita assume lah ini mungkin untuk aircon dan juga installation lah dan servis lah contohnya. Bermaksud untuk ni dapat dalam 96,000 you punya untung bersih dan you punya margin you dalam 21.1%. Okay. Yang lain-lain belum dapat lagi figure. Lepas tu dia akan pergi kepada zakat perniagaan yang you wajib keluarkan kalau you ada untung kat situ dalam RM2,419. Itu baru nombor 1. Okay. Nombor 2. Okay. Next column. Kena isi satu-satu. Kita akan pergi kepada cash flow. You akan pergi kepada cash flow. Bila cash flow ni, nombor-nombor ni dia akan appear balik. Okay. Cerita pasal cash flow, ini kita umpamakan macam you punya penyata bank statement pada masa akan datang. Itu cerita dia. Okay, nak mudah faham, kita umpamakan cash flow ni, umpamakan katalah kita nak buat projek ni untuk tahun depan bulan 1 sampai bulan 12 2022. Ini kita umpamakan apa yang akan ada di bank statement kita pada setahun akan datang. Umpamakan, itu maksudnya aliran tunai, penyata unjuran aliran tunai. Okay. So apa yang kena buat dekat sini, apa yang kena buat mula-mula. Okay. Cerita pasal penyata bank ni, unjuran aliran tunai ni, dia cerita pasal apa tahu? Dia cerita pasal wang masuk versus wang keluar.
Kalau dalam wang masuk, okey, kalau nampak kategori wang masuk tu, dia akan cerita pasal apa? Wang masuk. Okey, whatever yang duit masuk. Jualan you mungkin duit masuk, okey. And then you ada buat loan mara ke, you mungkin ada keluarkan modal sendiri ke, saving you masuk kat dalam saving you masuk dalam you punya bank ke, contoh dia, okey. And then tolak wang keluar. Apa maksud wang keluar dekat sini? Kalau you nampak, kita punya kos bahan-bahan, contohnya belanja pengurusan kita, dia masuk juga you punya installment loan, dia akan masuk juga segala duit keluar yang melibatkan sama ada you nak beli stok, ya nak beli apa ni, stok awal ke ataupun bukan stok dah ada dekat sini, okey, yang melibatkan belanja aset. Bermaksud perbelanjaan modal ni kita panggil maksudnya segala benda yang you memang plan untuk apa ni, untuk beli aset tu, belanja untuk beli aset kelengkapan ke, you nak bayar deposit segala benda ke, contohnya kan, itu contohnya whatever yang kita assume as belanja mula dekat situ. So bermaksudnya dekat sini, ini maksudnya kalau cerita pasal penyata aliran tunai ni, ini bermaksud whatever duit masuk versus duit keluar. Okay, so kita kena catatkan, kini kita umpamakan apa yang akan jadi, apa yang akan ada pada bank statement kita pada tahun hadapan. Buat unjuran. Okay, so dalam kita punya unjuran ni, okay, kita punya projection ni kita namakan apa tahu? Targeting and budgeting. Sama je bila kita buat unjuran, dia target versus berapa budget dia. Target, duit masuk, wang keluar, kita panggil the budgeting. Okay, itu cikgu nak bagi konsep yang straightforward, mudah lah, yang mungkin yang insyaAllah kita boleh faham. So next, dalam cash flow ni, apa yang cikgu nak suruh you buat? Okay, apa yang nak suruh you buat? Yang lain-lain ni, jualan tunai, kos jualan, kalau dengan belanja pengurusan bulanan ni, jangan risau, jangan sentuh, benda tu akan automatik keluar. Cikgu dah setkan untuk you all. Apa jua yang you masukkan dekat penyatuan rugi, dia akan keluar dekat sini juga secara automatik. Okay. Now, bila dekat sini, cash flow ni, cikgu hanya nak you masukkan, tengok balik you punya kos pelaburan projek dan you masukkan item-item dalam bentuk-bentuk color tu. Yang first kali yang you kena masukkan adalah nombor 1. Okay, tengok. Perbelanjaan pengurusan selama 3 bulan. Dia benda ni, saya nak share balik. Jangan cikgu pergi ni balik dah. Okay. Cikgu nak share balik, masukkan yang ni. Masukkan all the item-item yang dekat sini balik. Dan jumlah dia kita tahu kat situ 131655 yang kita dapat tadi. Okay. Now, cikgu stop sharing. Apa-apa you ambil data daripada situ. Okay. Now kita masukkan. Okay. Masukkan dekat sini nombor 1 perbelanjaan pengurusan, iaitu pengurusan bulanan. Okey, pengurusan ataupun kita panggil kos operasi kita selama 3 bulan. Berapa kat sini tadi kita buat? 30,687. Okey, 30,687. Okey. Lepas tu masukkan promosi. Promosi kita tadi berapa ribu? 3,000 3,000. Belanja luar jangka tadi berapa ribu? Berapa luar jangka tadi? Belanja luar jangka dalam 11,968. Okey. 11,968. Okey. And then tadi kita cakap pembelian aset tetap. Let's say pembelian aset tetap tadi kita ambil dalam 60,000 contoh. Okey. And then belanja permulaan tadi sebab kita kan nak pindah kedai kan. Belanja mula campur dengan stok. Stok tadi 18,000. Stok tadi 18,000. Tadi kan kita buat tadi stok tadi 18,000. Bermaksud 8,000 8,000 adalah stok mula. Baik. So kita masukkan. Stok tadi 18,000. So belanja mula tadi dalam 8,000. Okey. So tengok betul-betul jumlah ni. Okey. Tengok betul-betul jumlah ni. Apa yang bila you masukkan ni, jumlah wang keluar dekat sini cikgu nak tunjuk. Jumlah wang keluar. Di warna biru ni mesti sama dengan kos pelaburan projek anda. Mesti sama dengan kos pelaburan projek. Tadi kita kira kos pelaburan projek kita dalam
131,655. Dia mesti sama. Okay. Next. Sekarang ni you isikan tempat yang tu. Next, apa yang you buat? You dapat 131,655. Apa yang you buat kat sini? Baru pergi kepada pinjaman mara 100,000. Modal sendiri 31,655. Okay. Ni cerita dia. Okay. Next. Lepas tu masukkan apa? Masukkan bila dah buat loan, kita buat assumption pada bulan 1 tu, kita buat assumption sebab paper ni kita kena hantar. Katalah nak buka kedai kan, kita kena hantar. Dah dapat nanti barulah kita boleh buka kedai proper. Betul tak? So let us assume that bulan 1 nanti, kita dah hantar awal dah tahun ni. Bulan 1 kemungkinan akan masuk duit tu. Okay. So 100,000 dan modal kita pun kita dah masukkan 31,655. Okay. So next. Bila kita dapat loan mara, biasanya mara akan bagi contohnya macam 3 bulan tempoh bernafas. So, bulan 1, duit katalah we assume bulan 1 duit masuk. Bulan 1, 2, 3 tak perlu. And then bayaran 6 bulanan pinjaman dia akan masuk pada bulan keempat. Katalah bayaran bulanan untuk pinjaman 100,000. Okay, kita assume kita dapat dalam tempoh mungkin 8 tahun. Okay, contohnya. Kemungkinan kita bayar dalam 850 sahaja. Okay, sebulan. So, kita masukkan lah bulan keempat tu. Okay. Yang ni nanti you kena kira balik. Okay, yang kan dalam RP tu cikgu dah bagi formula 3.5%. Kalau 100,000, so berapa yang you buat. Okay. So, cikgu minta you habiskan sampai di sini saja. Kunci kira-kira jangan buat lagi. Kunci kira-kira sebenarnya dah automatik. Kemudian nanti kita akan buat sama-sama. Sebab kalau kunci kira-kira ni, saya lagi teknikal, saya lagi nak kena explain dengan you. Yang cikgu minta hanyalah buat penyatu untung rugi dan cash flow. Bila you dah buat dua-dua ni, you pergi pada penyatu untung rugi balik dan you tengok dekat sini. Tengok kat sini You tengok dekat sini. Apa yang you nampak? Okay. You nampak dekat sini, margin untung bersih 20.7%. Return of investment, kalau nampak titik peluang modal adalah bulan ke-17. Okay. Dan bulan ke-17 dalam percentage dalam 68.9%. So zakat perniagaan dalam RM2,269.15. Okay. Ni cikgu nak beritahu lah kalau dekat sini kita nampak, katalah let's assume yang you dah berniaga. Okay, katalah nombor you keluar macam ni. Ni apa yang saya boleh baca. Okay, apa yang cikgu boleh baca adalah margin you kurang cantik. Patutnya you nak minta dalam 100,000 loan dan jumlah kos pelaburan you dalam 131. Okay, kalau ikutkan sepatutnya tu saya kata orang yang dah berniaga, you dah tahu sale you macam mana. Apa yang you buat, mau tak mahu, you tak boleh tak berapa cantik dapat nombor ni. Okay. So try to figure out, salah satunya mesti at least kalau nampak macam ni, naikkan you punya jualan you. Kena targetkan, dia ada dua cara, sama ada you naikkan sale ataupun you kurangkan you punya kos operasi. Ada benda-benda kos operasi yang you kena kurangkan. Tapi kadang-kadang saya selalu tengok kos operasi tu kebanyakannya usahawan dia dah memang kecil-kecil dah pun kos operasi. So apa yang you nak buat, kalau dalam perimeter macam ni, you nak minta loan you, contohnya nak pindah kedai, dalam that amount, apa yang you kena adjust adalah sama ada you nak adjust sales, okay, sebab nak bagi nombor ni jadi cantik, 25% contohnya, ataupun you kena adjust sikit, ada benda-benda yang you kena kurangkan beli. Mungkin salah satu kat sini, belanja pengurusan you kena kurangkan, okay, kena jadi 2 bulan lah mungkin, okay, kena jadi 2 bulan, macam tu lah. Mungkin tinggal 20,000 contoh kalau sebenarnya tak banyak sangat, 20,000 adjustment kat sini, dia akan adjustment kat sini katalah jadi berapa persen, 10, 500 contoh lah contoh. Ni saya contoh. Okay. Lagi satu nampak nombor tu tak berubah sangat, margin you tak berapa cantik. Bila nampak margin tak cantik, kan cikgu kata parameter you mesti dapat margin you mesti 25% ke atas. Salah satu yang you nak kena adjust adalah you nak kena adjustkan sale. Kalau berdasarkan sale macam ni memang margin you kecil, nanti apa akan jadi tahu? Dengan loan yang macam ni, saya takut nanti ada masalah dalam you punya cash flow. Okay? Boleh? Patutnya kalau you berniaga, mudah je lah. Kita boleh baca parameter dekat sini. Patutnya kalau you dah berniaga, saya dah kata dah.
Kurang-kurangnya you punya titik pulang modal tu you mungkin dalam 13, dalam range 8 ke bulan ke-13 baru nampak ideal dan kemungkinan you buat permohonan tu dapatlah full loan tu. Kalau yang macam ni kan maksudnya not that viable lah. Tak kata teruk tapi dia middle aja sebab you dapat 20.7%. Okay? Patutnya cost you agak tinggi tiap-tiap bulanan tapi lagi satu apa tahu? Lagi satu yang saya nampak dekat sini, saya faham kos jualan dia you memang dalam 50%. Kalau macam ni sebenarnya tak berapa bagus. You memang kena, mau tak mahu, you memang kena upkan sales you. Okay? Tak boleh sales macam ni. Memang susah sikit. Okay? Ni parameter yang kita boleh bagi. Baru kita nak tahu sama ada worth atau tidak to take up this project ataupun you nak proceed dengan this kind of loan ataupun amount yang you nak laburkan. Okay? Itulah cerita dia. Okay? Banyak parameter yang kita boleh belajar daripada sini. Saya faham dalam masa 2 hari ni memang banyaklah benda yang you nak kena hadam kan. So kalau tahu ilmu ni, betul-betul you fahamkan ilmu ni, insyaAllah kalau betul you faham, as you buat-buatkan nombor ni dan you tahu dah mana yang you nak adjust. Cikgu dah cakap benchmark you dalam ni mesti dalam 25 ke 25 lah. 25 ke 30% ke atas baru nampak cantik lah. Kalau you, because you services dan you install, you bukan jual produk. You bukan jual produk, you bukan buat produk. Kalau buat produk lagi kecil margin dia. Tapi kalau you services patutnya your margin tend to be higher. Okay? Ada apa-apa soalan? Any question?